tayang saja video nih. Dengan saya Frankie. Tinggalkan komen ada. Johan di belakang. Itu antara activity yang silapan lah, saya ingat apa itu. Yo, what's up? Kembali lagi bersama dengan saya Frankie aka FMS. Liku-liku perjalanan seorang crane operator. So guys, hari ini hari Sabtu. Di video kali ini aku tak buat konten pasal crane. Aku tak buat konten pasal skylift. Hari ini berbeza sikit lah. Hari ini aku rasa macam terpanggil lah nak share dengan korang antara perkara-perkara yang penting lah. Saya rasa korang semua perlu tahu, lebih-lebih lagi kepada mereka yang mengendalikan mesin. Tak kisahlah korang crane operator ke, skylift operator ke, shovel ke, forklift ke. Orang cakap asalkan yang bawa mesin yang jarang berpeluh. Sebab aku rasa benda ni yang aku nak share ni, kadang-kadang kita terlepas pandang apa yang penting sebenarnya dalam di sebalik kita bekerja sebagai operator ni. So straight to the point, sekarang ni company kami orang dia banyak dapat job di oil and gas lah. Contohnya yang sekarang yang job yang kami orang dapat adalah MLNG, BIF atau lebih dikenali sebagai Bintulu Integrated Facility, dan yang terakhir adalah ABF, Asian Bintulu Fertilizer saya rasa, kalau tak silap lah. Nanti saya akan tulis kat bawah semua maksud penuh daripada singkatan yang saya cakap tadi. So untuk masuk bekerja di dalam ketiga-tiga tempat tu tadi, kita kena first kali kena ambil medical. So lepas medical kita kena attend briefing. Lepas briefing, and then kita akan tunggu body pass keluar. Lepas body pass keluar, baru kita dapat masuk ke plant tersebut untuk bekerja. So berbalik kepada medical tadi, saya rasa dah dalam 3 minggu yang lepas saya telah diarahkan untuk buat medical di salah sebuah klinik di area Medan Jaya, tidak jauh dari lebih kurang dalam, kalau shortcut tu lebih kurang dalam 15 minit kot dari tempat kerja ke klinik tersebut. So kita buat medical check up. Lepas medical check up tu orang cakap dalam lebih kurang 1 minggu lah result baru keluar. So tak sampai 1 minggu sebenarnya, lepas 4 hari office saya ada call, ada panggil lah bagi tahu saya tentang result keputusan medical saya, di mana semua pemeriksaan yang dibuat tu kan terhadap saya hampir semua okey lah. Kenapa saya kata hampir semua okey? Ada satu yang sangkut dekat sini, di mana paras gula dalam badan tu terlalu tinggi. So kira dia macam ketinggian paras gula tu tidak melayakkan saya untuk masuk bekerja di ketiga-tiga tempat yang saya nyatakan di awal tadi tu. So kita kena buat follow up. So kita buat follow up guys. Yang pertama tu company bayar.
So yang kedua ni sebab kita fair yang pertama, yang kedua kita kena bayar sendiri. So tapi kita tak buat full check up lah. Yang mana yang fair tu kita buat check up. Saya rasa lepas 3 hari result tu keluar tak, saya buat lagi medical check up untuk kali kedua. So buat lagi check up kedua. Yang ni kena tunggu 1 minggu sebab kita pergi lab. Kita pergi ambil darah. So lepas ambil darah tu lebih kurang seminggu, saya pergi ambil sendiri result tu. And then lepas ambil result, kita jumpa balik doktor. And then doktor cakap masih lagi tinggi. So dia tak dapat tolong lah, tak dapat buat apa-apa. And then dia bagi satu surat, suruh saya bawa surat tu pergi ke Poliklinik Bintulu untuk buat appointment lah dengan doktor di sana. So lepas saya buat check up yang kedua tu agak busy sikit. Selepas seminggu tu baru saya ada peluang untuk jumpa doktor buat appointment di sana. So sampai di sana, sebab mungkin saya sudah ada surat yang disediakan oleh doktor di klinik tu tadi kan. So saya tak payah buat appointment. Diorang cakap terus straight jumpa doktor. So bila dah sampai sana, terus masuk jumpa doktor. And then dia suruh buat check up lagi lah. Macam yang saya buat dekat poliklinik tu. So yang 4 ni yang menyedihkan. Saya disahkan lah ada kencing manis. Kencing manis. So dari pemeriksaan air kencing yang saya buat di poli tadi tu, dia cek semua okey, cuma dari bahagian paras gula dalam badan tu sangat tinggi. So dia cakap saya ni terpaksa makan ubat ataupun ambil injection lah. So mana you nak? Kalau ambil ubat untuk beginner macam saya memang sesuai, tapi memandangkan saya perlu, macam orang cakap, kena cepatlah turunkan paras gula tu kan, better you ambil injection. So fikir tu, saya pun ambil injection lah. Lepas makan tu kena makan ubat. So ubat dia tak banyak bagi sebab saya beginner, orang cakap. Dia bagi satu ubat and then injection, itu saja. Hari-hari bosku. Setiap kali makan, tengah hari ataupun malam, before makan tu kena buat injection, Lepas injection, makan, lepas makan kena makan ubat 1 biji. So bila fikirkan balik kan, ini nasihat untuk saya dan juga untuk kawan-kawan di luar sana lah. Kadang-kadang orang cakap kita sibuk bekerja tu kan, sampai kita tak sedar ada benda yang lebih penting di dalam kita mencari uang itu. Benda yang paling penting adalah kesihatan kita sendiri. Sebab kalau kita sentiasa sehat, badan fit kan, kita akan dapat, orang cakap, terus mencari rezeki lah untuk diri sendiri, untuk keluarga kan. Kalau kita sakit, kita punya hari bekerja pun mungkin terjejas, nanti mungkin gaji kena potong kan. So saya bercakap berdasarkan pengalaman saya sendirilah, sebab di sebuah syarikat itu dia tidak sama. So kalau boleh lah kan, di dalam kita sibuk bekerja tu, luangkanlah masa untuk bersenam, makan kena jaga. Orang cakap kena seimbang lah, di dalam bekerja tu kena ada luangkan masa juga. Bila kita balik kerja, kalau tak dapat tiap hari pun, seminggu mungkin 2-3 kali, tidak dapat di luar, banyak aktiviti yang kita boleh
lakukan, bersenam di dalam rumah. So hari ini just nak share benda ni je. So aku harap korang kat luar tak kisahlah apa pekerjaan korang, lebih-lebih lagi kepada mereka yang mengendalikan mesin kan, jarang berpeluh, kena jaga makan lah bosku. Jaga makan, jaga minum, kena bersenam, takut nanti terjadi macam saya. Aku tak tahulah kenapa hari ini aku nak share dengan korang, cuma just kadang-kadang macam bila dah kena dengan diri sendiri kan, kita rasa macam ada kecewa lah. Di dalam kecewa tu kita rasa macam benda ni aku nak share lah dengan orang di luar sana, supaya boleh dijadikan sebagai pengajaran, orang cakap menjadikan tauladan. Itulah orang cakap, kesihatan tu paling utama. Memang hidup ini orang cakap kalau kita tak bekerja, kalau kita tak ada duit, memang susah nak survive. Tapi di sebalik kita nak cari duit tu kan, kesihatan tu yang menjadi orang cakap tunjang, menjadi benda yang paling penting sekali untuk kita mencari rezeki. Kesihatan kita kena fit. So aku rasa hari ini mungkin video saya mungkin macam ini sajalah. Apa yang saya sharekan hari ini kan sikit sebanyak dapat menjadikan iktibar lah pada korang, supaya tak terjadi dengan saya. So itu saja untuk kali ini. Bersama dengan saya Frankie aka FMS, liku-liku perjalanan operator keren. Kita jumpa lagi. Ciao.